Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman semua, apa khabar? Uh, Saudara ramai yang masuk lebih awal tadi hari ini, yang tengok Raban Tabin dulu. Apa khabar semuanya? Azmi Firdaus, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Terima kasih sharing. Makin Kama, berakhir derita. Jangan derita, saudara. Syahizam Izam, Rubidin, and Mazhar Right is watching. Itu dia punya. Ya Ruby, apa khabar Bi? Semoga Bi sihat bersama pasangan Mutalib Maknun, Abu Khalid, Farizal Cik Murad, Ujang Men, Izzat Syahid, alias Abdul Latif, Hafazah Abu Bakar, Ahmad Syaifuddin. Berakhir derita ni banyak gambar-gambar yang dikirim pada saya. Macam-macam gambar dia hantar. Very creative man, saudara berakhir derita. Roka Della, Razali Osman, Azmi Firdaus, Abu Samah, Yaya Ibrahim, Izara Nur Iman. Apa khabar Iman? Dalam percutian di Pulau Pinang. Di Kedah ya. Bila nak balik, berhati-hati ya. Okey, saudara, yang mana yang tak tersempat saya santun satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah malam ni saya akan santun, sebagaimana malam ini saya berhasrat untuk menyantuni beberapa persoalan yang dilontarkan oleh saudara-saudara pelayar yang ingin pencerahan dan sebagainya. Jadi untuk permulaan, seperti biasa, saya harus melaporkan keadaan situasi COVID-19. Pada hari ini keadaannya masih lagi agak membingungkan saya sebenarnya. Bilakah ia akan berakhir? Kerana kes baru sudah masih lagi 2,643. Itu semalam 3,027, tapi hari ini 2,643. Dan kematian seramai 16 orang. Menjadikan angka terkumpul kematianlah sudah 537. Dan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh wabak virus corona 124,465. Dan saya juga mendapat kiriman sesak nampaknya hospital di Sungai Buloh. Saya tengok berbaris panjang. Itu yang kiriman saya dalam wall yang masuk kepada saya. Yang lain-lain tu saya tengok Sabah juga masih lagi dalam keadaan 400 orang di Sabah. Di Labuan tidak berapa, Sarawak, Kedah ni tiba-tiba saya daripada 30 orang naik 107 orang. Penang turun di Perak, Raban Tabin 59 naik 80 orang. Dan of course tentulah di Selangor. Selangor tiba-tiba meledak balik. Angkanya 1,086 orang. Di Kuala Lumpur 282. Negeri Sembilan juga meningkat 88. Melaka, saudara Roslindu semalam 11 orang, hari ini 70 orang. Di Johor alhamdulillah dia susut tetapi masih lagi pada angka 298. Di Terengganu, di Pahang 28, di Terengganu 34, Kelantan 49 kurang, dan agak tak seronok. Tapi apa nak buat? Kita harus berlapang dada. Itu Perlis, tiba-tiba saja hari ini ada 3 orang dijangkiti oleh virus corona. Jadi hari ini semua negeri dijangkiti wabak virus corona. Jadi berhati-hatilah. Sebab itu saya katakan kalau hari hujan, musim tengkujuh, banjir, virus corona mudah meredak. Dan juga saya hari ini terdapat tular di kiriman WhatsApp dalam telefon ramai mengatakan bahawa pihak berkuasa bakal mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini di 6 buah negeri. Tapi sehingga saat ini belum ada berita rasmi. Jadi janganlah kita mudah percaya. Saya tak tahu kenapa berita itu disiarkan, tetapi saya mengharapkan supaya kita semua menanti apakah keputusan dan juga pengumuman resmi daripada kerajaan. Jangan kita mudah percaya dengan apa yang dilontarkan melalui media sosial. Sekarang ni media sosial pun dah tak terkawal. Saudara, begitu juga saya menerima catatan daripada saudara Azman. Saudara Azman dia kata, mana tadi dia kedua awal, dia kata letih bekerja. Dia kata dia runsing memikirkan negerinya iaitu di Johor. Kerana kes COVID-19 yang terus-menerus meningkat naik. Jadi bagi pandangannya, kenapa tidak kita mewujudkan SOP dan tegas melaksanakan SOP sebagaimana dilakukan oleh negara Singapura. Ya saudara Azman, saya melontarkan pandangan saudara dan kita harap warga yang melayari Amir Hijaz Fence ini dapat
menghayati cadangan daripada saudara Azman supaya kita serius mengikut SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Ya, tapi bagaimanapun kita haraplah dalam keadaan begini, sekarang ni musim hujan, banjir di sana sini. Saya gembira tengok unit Sabil, Pergerakan Pemuda dia turun ke lapangan, bukan hanya menghantar derma kilat, bukan hanya memberi makanan dan sebagainya, tapi mana kawasan-kawasan yang sudah surut air itu, mereka turut membantu membersihkan rumah. Inilah sepatutnya kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli Pergerakan Pemuda Sabil Puteri. Puteri pun pagi besok kabarnya. Saya dapat kiriman pagi besok mulai jam 6 pagi. Tahniah Zarilah Zarik. Anda telah mengumpulkan anak-anak puteri untuk besok terus pergi ke Pahang untuk membantu warga yang terjebak dalam bencana banjir untuk membersihkan kawasan rumah. Inilah sentuhan kasih yang diharapkan oleh rakyat. Lain tak ada. Ya. Dalam pada begitu, saya juga agak sedih sebab semalam kita kehilangan wira. Saya agak ini sebagai wira negara. Iaitu seorang anak muda, Muhammad Hakimin Rahim. Rasanya di Kelantan. Dalam usia 20 tahun. Dia bertungkus lumus untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terjebak dalam mangsa banjir. Akhirnya dirinya terkorban juga. Allahyarham Muhammad Hakimin Rahim terkorban dalam banjir di saat dia berusaha untuk membantu menyelamatkan warga-warga tua dan juga anak-anak yang terjebak dalam banjir. Dan saya juga menerima kiriman hari ini bahawa sahabat saya, Allahyarham Datuk Haji Nordin Hassan, iaitu pengurusi veteran UMNO Putrajaya, petang tadi dalam saat kita negara dijengah oleh virus corona, negara kita dijengah oleh banjir, maka beliau mengembuskan nafas terakhir di hospital di Putrajaya. Jadi saya mengajak teman-teman semua, marilah kita menyedekahkan bacaan Al-Fatihah untuk kedua-dua wira negara dan juga teman saya ini yang telah terkembali kepada rahmatullah. Semoga Allah menempatkan roh mereka di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang kekal di dunia ini, melainkan Allah SWT. Jadi sebab itu, ini daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi Muhammad SAW, bahawa baginda pernah berdoa. Doa Rasulullah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-ifah, iaitu terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan, iaitu tidak meminta-minta. Ini hadis daripada hadis riwayat Muslim yang ke-2321 merupakan hadis sahih. Jadi pengajaran kepada hadis dari Rasulullah ini ialah baginda mengajar kita berdoa agar kita dikurniakan petunjuk, memiliki sifat taqwa, dikurniakan sifat afaf, terhindar daripada perbuatan yang tak baik, dan ghina, tidak meminta-minta. Jadi hidayah ialah petunjuk dan bimbingan daripada Allah SWT. Tiada seorang pun yang mendapat hidayah melainkan hanya Allah saja yang memberikannya. Ingat saudara, hidayah itu milik Allah, hidayah itu anugerah Allah pada kita. Bagi kita yang mendapat anugerah hidayah ini, jaga dan laksanakanlah. Jadi kalau ia sebagai bekalan, kerana tidak ada siapa pun di dunia ini kekal. Saudara. Jadi saudara, kita mengharapkan bahawa Allah menganugerahkan kita dengan petunjuk yang akan membantu kita menjadi orang yang bertakwa, serta memiliki sifat yang menjauhkan kita dari yang haram dan sentiasa merasa cukup dengan rezeki yang ada. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram yang sentiasa tidak pernah jemu menghantar kepada saya kiriman sabda junjungan. Sebelum kita mulakan bicara, saya minta saudara kita menghayati ada kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah hari ini, sebaik-baik manusia adalah orang yang sentiasa mengingati Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba. Suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesesahan. Ini hadis riwayat daripada Ahmad. Saudara? Baik. Usai bab
ini sabda junjungan, jangan lupa e-commerce. E-commerce kita lain tak ada. Saya masih menanti. Tadi ada saudara Azman apa ke, saudara Syah. Dia bertanya pada saya macam mana nak masuk untuk mengiklankan produknya. Saya kata berhubunglah dengan Azhar. Iaitu Azhar 011330 41241. Bila dia menghubungi Azhar, kalau teringin nak pesan bolu berdal ibunya, boleh pesan dengan Azhar. Begitu juga dengan Lantuk ataupun buku-buku saya. Dan ataupun nak memasukkan iklan saudara, produk-produk saudara. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah. 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, tentulah dinding manis Siti Farehah. Jadi saudara boleh minta untuk masukkan iklan ataupun untuk memesan barangan, iaitu berupa dinding manis Siti Farehah. Dan jangan lupa kalau nakkan buah-buah segar, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Yang ini hanya untuk di Lembah Kelang. Ini untuk Lembah Kelang saya, saudara, bukan di luar kawasan Kuala Lumpur atau Selangor. Dan akhirnya adalah tentang Pekasam, serba-serbi Pekasam, milik Syarif Abdullah daripada orang Pahang. Pekasam ni saya dapat makan tadi ni, Pekasam ni saya ingat lagi ni Pekasamnya. Saudara, dia ini Pekasam ayam. Memang sedap kalau dimakan dengan bubu ataupun orang putih panggil porridge. Makan Pekasam sama dengan bubuk, hujan-hujan begini waktu sejuk, panas-panas, memang sedap. Memang sedap. Tahniah kepada saudara Syarif Abdullah kerana dapat mereka makanan yang merupakan makanan tradisional. Ini mengingatkan saya waktu ketika dulu saya belajar di Kedah, adalah tok saudara saya, dia selalu buat Pekasam, macam-macam Pekasam. Dia selalunya antara bahan Pekasam itu termasuklah beras. Beras yang ditumbuk halus-halus. Jadi beras itulah mendatangkan lemaknya. Jadi Pekasam ada Pekasam telur, ikat sotong, Pekasam daging, Pekasam ayam. Saya dah dapat rasa. Terima kasih saudara Syarif Abdullah. Saya mendoakan saudara menemui kejayaan dan mendapat sambutan Pekasam saudara Syarif. Baik saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah rencam politik Melayu. Kita nak cakap tentang politik orang Melayu. Jangan kita cakap orang lain lah ya. Tapi sebelum saya membicarakan rencam politik Melayu ini, jangan lupa pantun Pak Nazir dari Perlis. Pak Nazir macam mana ni Pak? 3 pula tiba-tiba warga di Perlis. Kita mendoakan supaya besok tak ada. Kerana mungkin ini dalam percutian, mereka balik ke Perlis dan keluar dari Perlis, tak adalah yang menyangkut ataupun yang dijangkiti oleh virus corona ya. Kata Pak Nazil, buah kelapa jatuh ke tanah tepi telaga rumah Kak Ena. Barang siapa diberi amanah, hendaklah dijaga menjadi sempurna. Ini pesan pada Pak Nazil ni. Kak Minah membeli tamban sebelah pagi di Kuala Pilah. Menunai amanah satu kewajipan, lebih-lebih lagi terhadap Allah. Jadi kita yang sebagai manusiawi duduk di dunia ini, jangan lupa amanah itu adalah perlu dilaksanakan. Saya salam kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 dan moratorium. Masih lagi tak ada jawapan. Saya mendapat tahu 1.2 juta yang tidak mendapat kelulusan. Apa nak jadi ni? Sebab itu saya kata dalam keadaan begini, saya mengharapkan paling akhir sekali, apabila kesabaran kita tak ada, saya kata yang tak dapat ni, yang tidak dapat kelulusan, maksudnya, eloklah saudara pergi ke Suruhanjaya pencegahan rasuah, buat aduan. Bahawa saudara merasa ragu, mereka yang menjaga fund manager di kumpulan wang simpanan pekerja ada melakukan tindakan yang tidak baik, maka minta supaya SPRM masuk menyiasat. Itu aja mengajar diorang ni. Nak buat macam mana? Dah berbulan kita minta. Mereka tidak lagi mahu untuk melaksanakan, tidak mahu perhatian pada kita. Ya, saya tahu bilalah nasib kami orang-orang bawahan ni akan terbela. Harapkan pemimpin. Hampa dah jawapannya. Mereka hanya sibuk. Ini saudara Syamsuddin Saad. Mereka hanya sibuk. Siapa yang dapat habuan dan jawatan, itu dan ini. Mangsanya rakyat. Jadi saya kata caranya lain tak ada.
Yang mana tak dapat, yang ditolak, pergi ke Suruhanjaya Pelayanan Pencegah Rasuah, buat aduan. Kami membuat aduan kerana kami yakin, kami merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Mohon disiasat, iaitu jabatan yang membuat pelaburan, iaitu dalam kumpulan wang simpan pekerja, serta ketua eksekutifnya. Sebab ternyata seolah-olah kumpulan wang simpan pekerja tidak punya wang. Berapa bulan kita dah bercakap, semua orang dah bercakap. Menteri sudah. Bukan menteri ya, ini pimpinan UMNO sudah. Ahli-ahli parlimen sudah. Rakyat menjerit bagai anak. Tapi masih lagi tidak dilaksanakan secara tuntas. Saya yakin besar kemungkinan wang tidak ada. Sedangkan wang dalam kumpulan wang simpan pekerja nilainya 900 bilion lebih. Kemana pergi wang itu? Pelaburan salah. Kalau salah pelaburan itu, mereka yang bertanggungjawab harus memikul. Tangan yang bercincang, bahulah yang memikul. Saya rasa itulah jalannya. Saya tak tahulah. Saya menunggu apa yang akan berlaku besok. Itulah keadaan yang dapat saya laporkan setakat hari ini. Yang saya dapat, dapatan saya adalah lebih 1 juta yang mengalami kemurungan kerana permohonan mereka ditolak. Memang saya pertama marah bila saya tengok apa yang berlaku di Shah Alam. Pejabat ditutup. Jadi kita merasakan bahawa soal syarat ke terma itu dan terma ini tak tepi lah. Apa nak buat secara. Inilah untung nasibnya rakyat. Bila mereka kita punya pemimpin yang tidak ada keprihatinan. Mereka sentiasa bermain dengan kepedihan kita. Nah, saya terima juga ini kiriman, tapi tak tahu nama. Dia kata, ini menteri dari UMNO yang berada dalam kabinet sekarang ni, mengapa tak berani bersuara dalam hal EPF dan moratorium? Ini persoalan tanya pada saya. Jawapan pada saya, mereka ini pun juga adalah pekak kuali. Dan mereka nak jaga jawatan mereka. Mungkin kerana nak kalau menimbulkan persoalan itu dalam kabinet, maka mereka akan dicop. Ataupun mereka langsung tidak ada keperhatian. Ini semua menteri-menteri betul-betul cap ayam. Parti UMNO sudah membuat ketetapan menuntut kumpulan wang simpan pekerja memberi pengeluaran secara one off 10,000. Mereka tidak melaksanakan. Ahli UMNO, ahli parlimen UMNO yang menjadi menteri dalam kabinet hari ini, saya sebut satu persatu. Satu, Halimah Sadiq. Yang kedua, Adam Babur, Menteri Kesihatan. Yang ketiga, Syamuddin Tun Hussein On. Yang keempat, Khalid Jamaluddin. Yang kelima, sahabat saya, Samsul Nasarah. Yang keenam, siapa lagi? Yang keenam, yang bertaraf menteri lah. Saya pun dah lupa nama mereka. Mana saya pun benci lah melihat orang, Suhail Sabri. Menteri Pertahanan, sibuk menyertakan pasal COVID semua, tidak mahu menangani. Saya rasa kalau 6 atau 7, 8 orang Menteri UMNO yang ada dalam kabinet, kalau mereka bersuara, tentulah ada jawapannya. Sebab itu saya yakin ada sesuatu yang tak kena dengan kumpulan wang simpan pekerja dan mereka sebagai kerajaan dalam kabinet ini mungkin untuk mengelak keresahan rakyat. Rakyat tak kisah, bagi tahu betul serang, itu saja. Yang rakyat nak tahu apa jadi pelaburan kami. Yang bertanya pada saya jawapan saya itu je lah. So ada yang mengatakan, saya beli ikan sekarang ni 1 hari 2-3 ekor je. Duit tak ada. Sekarang kerja, dia kata harian dia dapat cuma RM25 sehari. Nak beli susu anak pun tak lepas. Bagi mereka yang bernama pemimpin. Apakah anda tidak langsung terfikir soal ni? Bukan susah pun. Bukannya terpaksa keluar peluh. Takkanlah hilang jawatan kerana memperjuangkan isu kumpulan wang simpan pekerja pencarum. Kenapa bingai sangat menteri-menteri daripada UMNO ni? Saya tak nak sebutlah menteri-menteri bukan daripada UMNO. Orang kata itu hal mereka lah. Tapi saya ahli UMNO ni, saya juga rasa tersinggung. Seolah anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda. Saya bukan nak suruh anda tarik diri dan sebagainya, tapi suarakanlah kehendak rakyat. Bukannya minta duit kerajaan pun. Tidak. Itu pun tak boleh buka. Berat sangat mulut anda. Kalau itu yang anda lakukan, anda juga nanti akan dihukum oleh rakyat. Saya cakap terus terang. Saya hilang hormat pada menteri-menteri. Yang keenam, 6 jahanam. Saya tak mau melontarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Tapi bagi saya harus menzahirkan kekecewaan saya sebagai warga UMNO. Anda kena ingat, jawatan anda di kementerian itu bukanlah benda yang kekal. Nak takut apa? Bermesyuarat tiap-tiap minggu, mesyuarat kabinet.
apalah salahnya? Sebelum bangkit daripada kursi itu, yang duduk dekat dengan Tengku Zafrul, terus terang cakap, Tengku Zafrul, saya nak tanya you terus terang lah, buatlah announcement sesuatu tentang kumpulan wang sekarang pekerja. Saya mewakili UMNO. Cakap terus terang, takkan itu pun tak boleh. Bukan seorang Menteri UMNO. Jadi anda berada sebagai ahli kabinet itu untuk apa sebenarnya? Tak tahulah saya. Datuk, adakah yang tidak lulus? Adakah itu wang UMNO, warga UMNO? Saya tak tahu. Ini bukan hanya, saya nak kata, bila menyantun soal rakyat, saudara Saudara Ahmad Tarmizi, ini kita tak boleh mengatakan, ini orang UMNO. Tak boleh. Saya tidak memilih sama untuk diperjuangkan, ini orang UMNO, ini orang PAS, ini orang keadilan, ini orang, tak. Bagi saya, rakyat, tak ada. Sebab tu saya katakan, sebagai wakil rakyat, okey, sesiapa saja yang menang di satu kawasan, dia tidak boleh menganaktirikan. Kena mengambil semangat demokrasi. Dalam demokrasi, yang kalah mengakui yang menang. Dan yang menang tidak boleh menzalimi pihak yang kalah. Itu saya punya prinsip. Jadi soal sekarang ni, rakyat. Sama ada dia dulu menyokong atau tidak, sama ada dia dulu mengundi atau tidak, anda tidak boleh menghukum rakyat yang tak mengundi. Sebab itu saya benci kalau ada menteri yang melakukan kenyataan, itu kawasan pembangkang. Jadi yang kamu jadi wakil rakyat untuk apa? Apakah untuk kelompok kamu saja? Inilah yang membuatkan orang melihat jijiknya politik. Anda tidak menggunakan politik itu untuk menyantuni rakyat. Jadi Saudara Rahim, yang jelas sekarang patut rakyat tuntut mana tol percuma, sebab yang ni pun kan dari PH dulu dan terpalitlah UMNO sebagai MP UMNO kerajaan sekarang, tunaikanlah janji PM. Saya nak bagi tahu bahawa apa sahaja perjuangan rakyat, mereka yang bernama menteri sepatutnya bersuara. Yang takut nak bersuara ni apa hal? Ini persoalan yang saya timbul tadi, saya kata I don't believe it. How could a minister? Tak boleh ke sambil nak keluar pintu bilik mesyuarat kabinet, okeylah, mungkin nak bertanya dengan Menteri Kewangan, depan Perdana Menteri takut. Takut apa anda takut dalam jawatan? Anda lebih takut pada Perdana Menteri daripada takut pada Allah SWT apabila anda tidak melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai wakil rakyat, sebagai menteri, sebagai pemimpin rakyat. Anda memanggil rakyat dan anda takut untuk melaksanakannya. Tunggulah balasan daripada Allah. Ini saya cakap terus terang. Saya tak serang orang lain. Saya tak nak bercakap soal menteri daripada PAS. Saya tak nak bercakap soal daripada menteri daripada PBM. Saya bercakap menteri UMNO. Salah ke cakap Tengku Zafrul? Tengku, ni macam mana ni? Saya nak tanya itu. Tolonglah, ini rakyat. Bukan apa, just bagi penjelasan. Yang kedua, bagi tahu pada kumpulan wang sekarang pekerja, please do it. Sebab itu saya yakin bahawa mungkin duit dah tak ada. Bukan tak ada dicuri, atau mungkin kecairan wang dalam simpanan wang sebab pekerja ini sudah dilaburkan. Bila dilaburkan, ini nak cash out, dah tak boleh. Ini keyakinan saya. Jadi sepatutnya kumpulan wang sebab pekerja kena bercakap benar. Jangan menipu rakyat supaya rakyat faham. Jangan rakyat tertunggu-tunggu. Jangan rakyat memberi harapan yang begitu tinggi. Bila besok pagi nak pergi kumpulan wang sebab pekerja, cakaplah dengan isteri. Tak apalah, besok nak pergi kumpulan wang sebab pekerja. Mudah-mudahan ya, kalau dapat dan sebagainya. Saya dapat merasakan apa yang dialami oleh mereka yang penyimpan dalam kumpulan wang sebab pekerja. Dengan harapan begitu tinggi. Tahu-tahu dapat jawapannya gagal. Dapat jawapannya hampa. Kan kehampeh punya orang. Kita tuntut kalau dia ada wang simpanan dia, rekod dia janganlah dihilangkan datanya. Buat satu keputusan. Kononnya hebat sangat bergelar CEO kan. Gaji ratus-ratus ribu. Takkan itu tak boleh fikir. Kaki tangan begitu biar ramai. Saya akhirnya rakyat jijiklah dengan anda yang berada di kumpulan semana pekerja. Itu keadaannya. Saya bukanlah saya nak jadi juara kumpulan semana pekerja. Tidak sama sekali. Yang saya cuba menyantuni, saya menyatakan ni, jangan lupa Datuk, Timbalan Menteri pun kena ambil peranan ni. Betul, Saudara Hasan. Timbalan Menteri pun sama juga. Mereka bertanggungjawab. Anda bertanggungjawab memimpin negara ini. Mentadbir negara ini. Bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Anda juga mendapat amanah daripada Duli Yang Maha Tuan Agong. Anda dilantik oleh Duli Yang Maha Tuan Agong yang begitu yakin anda berkemampuan.
akhirnya ternyata anda tidak mempunyai kemampuan. Sebab nak jaga style dan gaya pemikiran itu. Mungkin hal rakyat nak buat sambil lewa je. Ahli politik kan pandai berkata-kata. Saudara Mat Syah, yang ini saya tak tahu. Saya kalau yang tahu, saya tahu. Yang saya tahu, saya tak tahu. Ni masih lagi bab PPM ni. Sakit hati ni. Tambah lagi saya sakit hati apabila saya mendapat satu kiriman dalam wall saya. Iaitu tentang op jalanan. Op jalanan kesian. Orang dah tak ada kerja. Nak minta duit EPF tak dapat. Menurut tak ada anak-anak muda. Di tengah simpang-simpang jalan itu berniagalah jeruk. Bukan banyak pun. Satu jeruk tu RM10. Bawa lah tengah-tengah panas kalau hujan apa semua. Kalau kereta yang berhenti tu untuk membeli, untuk berjualan jajan. Itu kena tangkap. Saya rasa sedih. Sebab itu saya kata undang-undang ni kalau nak dilaksana pun adalah perkiraannya. Kalau dia ditangkap, dirampas jajannya tu, dia nak meniaga lagi besok. Bukan banyak pun. Satu sebesar ini, jeruk buah mangga, RM10. Nak dapat jual 10, nak dapat RM100 tu modalnya berapa? Nak dapat jualan 10 balang buah jeruk ni, daripada pagi sampai berpanas-panas. Lepas tu datang polis tahan kerana mengganggu lalu lintas. Saya sedih lah. Yang ini saya cukup sedih, tersentuh hati saya. Itulah nampaknya. Sebab ini dulu di Indonesia. Style itu, apa yang berlaku itu di Indonesia. Kalau kita sampai ke kota Jakarta, daripada airport, Jakarta, nak pergi ke kota raya, Cosmopolitan Jakarta, bila kereta berhenti, adalah budak-budak jual sok khabar, jual jeruk, jual rokok dan sebagainya. Dan sekarang ini terpaksa dilakukan di sini. Mereka lakukan tidak lain, tidak bukan, tak ada modal nak beli motor, tak ada modal nak meniaga. Itu saja mereka mampu lakukan. Hei, korang ni apa benda ni? Tak ada perasaan ke? Tan Sri Anwar Musa, hebat sangat. Kenapa tidak cari satu tempat untuk mereka berjaya? Kalau nak menyelesaikan masalah. Mereka nak cari barang untuk cara halal. Saya tengok bukan saja lelaki. Ada sekali tu saya bertanya dengan satu perempuan tu, anak dara di Kota Damansara. Saya kata, "Dek, you ni apa, tak ada kerja pakcik. You buat apa?" "Saya sekarang ni tengah tunggu nak masuk ke Shah Alam." Untuk apa?" "Pelajar graduan." Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi negara saya ni? Menteri ni apa benda ni? Ini keadaannya membuat saya geram. Hari ni saya bicara geram sepatutnya. Sebab saya katakan hari ni, inilah politik Melayu. Mereka lebih mementingkan diri mereka yang tidak memikirkan soal rakyat. Yang dia tahu, orang Kelantan kena bergocoh, bergomong. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Rakyat terbiar. Ini berlaku juga. Ini ada hasil op. Ini kita ni. Jalanan di sekitar pentadbiran IPD Taiping pada 15 semalam diketuai oleh ASP Ng Wee Boon, Ketua Bahagian Siasatan dan Kuasa Trafik IPD Taiping bersama pegawai kanan dan 3 pegawai rendah polis. Hasil op yang dijalankan telah mengeluarkan 4 keping saman polis 257 di atas kesalahan 10A dalam kurungan 1. Jual barangan, risara, loteri. Pihak polis juga turut menasihati agar berniaga tepi jalan yang lapang dengan menggunakan kanopi. Nak beli kanopi mana? Kawasan lapang mana? Ya Allah. Perbuatan berniaga di lampu isyarat adalah salah satu perkara yang mendatangkan bahaya kepada penjual dan pengguna lalu lintas. Itu sumber polis daerah Taiping. Tan Sri IGP pesanlah pada anak buah tu, janganlah didera rakyat lagi. Kesianlah mereka. Ya Allah, kenapalah mereka yang punya kuasa langsung tak ada keperhatian terhadap penderitaan rakyat. Ini saya dapat kiriman malam tadi. Salam dok, saya Rahim dari London. Anak kelahiran Johor. Minta pencerahan macam mana Malaysia jadi macam ni. Dari sudut politik, tak stabil dok. Ini saya tak tahu, mungkin dia pelajar ataupun bekerja di kota London atau melancong. Saya tidak yakin dia melancong. Saya rasa mungkin dia pelajar. Saudara Rahim, kalau saudara mendengar live ini, sebab itu saudara saya minta kalau boleh kita berbicara dalam ruangan ini, jaga bahasa kita baik-baik. Sebab ini bukan hanya untuk di Kuala Lumpur ataupun untuk kita Lembah Kelang ataupun satu Malaysia saja. Siaran ini ditonton oleh satu dunia.
Ada rakan-rakan kita di Norway, ada rakan-rakan kita di Iraq, ada rakan-rakan kita di US. Ini kiriman daripada saudara Rahim. Katanya dia ini kiriman daripada London. Saya anak kelahiran Johor. Minta pencerahan macam mana Malaysia jadi macam ni. Saya nak jelaskan pada Saudara Rahim, kerana tidak stabil sekarang ni kerana kerajaan dibentuk oleh parti politik campuran yang tidak mengikut keabsahan demokrasi, kerana yang sedikit memerintah yang banyak. Itu PBM, itu dia punya 6 kursi saja. Tapi dia memerintah yang banyak. PAS ada 18 dan UMNO 32. Kedua, berlaku singgul-menyinggul antara pimpinan PBM terutama anak-anak muda armada yang dilihat tidak berterima kasih serta gagal menyantuni ikatan persahabatan. Saudara Rahim, ini penjelasan saya tentang apa yang berlaku negara kita. Begitu juga hari ini, kalau baca mungkin saudara tak tahu, hari ini PAS Pulau Pinang telah membuat kenyataan. Mereka juga telah pun menarik sokongan kepada PBM. PAS mengeluarkan kenyataan bahawa pimpinan PAS Pulau Pinang tidak lagi mahu bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Seakan UMNO, PBM pun. Jadi ada pihak mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ini mungkin saya dapat rasa kalau saudara Rahim ada di London, dulu ada siaran daripada BBC London, sekarang ni mungkin dah tak ada dah sebab sekarang ni mereka lebih sibuk untuk memikirkan tentang COVID di England ataupun tentang apa yang berlaku di Amerika. Bila rakyatnya bangkit, menyerang, lepas itu menceroboh bangunan capital, itu di mana kongres bersidang dan sebagainya. Jadi mungkin laporan itu, saudara kehilangan laporan itu, jadi saya cuba beri pencerahan. Jadi sebab dalam keadaan sekarang ni, kerana ada pihak mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin sudah tidak lagi sebagai Perdana Menteri. Jadi andainya ahli UMNO menarik sokongan. Kerana setakat ni Tan Sri Muhyiddin cuma ada 111 ahli parlimen yang menyokong beliau daripada 220. Satu berkecuali dan 108 menentang ataupun tidak menyokongnya. Jadi situasi ini amat rapuh bagi keadaan sesebuah kerajaan. Bagaimanapun, ia tidak memungkinkan Tan Sri Muhyiddin boleh dijatuhkan. Sebagai presiden, ada orang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ini boleh berhentilah kalau UMNO tarik sokongan. Saya kata tak betul. Semalam saya dah bagi pencerahan. Saudara Rahim, tak boleh. Kerana tak ada presiden. Belum pernah terjadi di peringkat persekutuan. Walaupun pernah terjadi di negeri Perak. Apabila Nizar Wabi Datuk Yang Amat Muhammad Datuk Seri Zindar dijatuhkan sebagai Menteri Besar, digantikan dengan Datuk Zamri Abdul Kadir. Itu di negeri. Begitu juga apabila macam Pejah tidak. Pejah ini menggunakan Dewan Negeri. Begitu juga di Johor. Begitu juga di Melaka. Dan itu presiden ini kebiasaan ini berlaku di negeri-negeri dan tidak terjadi di peringkat persekutuan. Belum pernah lagi sejak daripada zaman almarhum Tunku Abdul Rahman. Zaman almarhum Tunku Abdul Rahman, almarhum berundur sendiri memberi laluan kepada Tun Razak untuk menjadi Perdana Menteri selepas dapat tahun 1975. Kemudian Tun Razak meninggal. Naik Tun Hussein On. Pada tahun 1981, Tun Hussein On pula dengan rela hati berundur memberi laluan kepada Dr. Mahathir. Kemudian pada tahun 2002, Dr. Mahathir berhenti tapi memberi laluan kepada Tun Abdul Hamid Badawi. Daripada Tun Abdul Hamid Badawi, dia bagi laluan kepada Datuk Seri Najib pada 2008. Ini yang berlaku. Dan begitu juga apabila berlaku langkah Sheraton. Langkah Sheraton, SD itu hanya digunakan untuk menyatakan sokongan. Untuk membolehkan tuanku ini Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ataupun aku bersumpah. Kalangan pemimpin ahli parlimen UMNO, ahli parlimen daripada PAS, ahli parlimen daripada yang melompat daripada keadilan dan sebagainya. Dan itu membuatkan jumlahnya, katanya waktu itu 114.
Yang itu. Jadi bukanlah dengan hanya surat ataupun SD itu boleh menjatuhkan Tan Sri. Tak boleh. Itu saya dah cakap. Jadi dalam keadaan suasana begini, tentulah suasana negara dalam keadaan yang tak stabil. Selagi tidak diadakan pilihan raya umum. Ini yang saya katakan, saudara Rahimi, saudara jauh di perantauan. Saya berdoa ke saudara di kota London. Kalau ada masa, pergilah dekat The Strand. The Strand itu, saya rasa saudara tahu, Strand itulah tempat berkumpulnya para wartawan dari seluruh dunia di kota London. Jadi, itulah pencerahan yang mampu saya lakukan. Kerana ada orang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh berhenti kalau UMNO menarik sokongan. Tak. Tarik macam mana pun selagi tidak dibawa ke parlimen, keabsahan beliau sebagai the legitimacy of a prime minister still remain. Melainkan 4 perkara macam saya katakan semalam. Melainkan beliau nak mengadakan pilihan raya umum. Kalau pilihan raya umum, mana parti yang menang, parti itulah yang akan mengumpulkan calon untuk menjadi Perdana Menteri. Saudara, jadi ini penjelasan saya pada saudara Rahimi yang berada di London. Kemudian ada seorang lagi dia tanya kat saya, dia kata malanglah Malaysia dapat Menteri Ekonomi yang tak perform. Apa yang nampak, jual aset dan tidak membawa pelaburan baru. Alasan COVID tak boleh pakai. Betul juga. Saya lupa siapa kirimannya, saya pun tak tahu. Dia kata, apakah Indonesia, Thailand, Vietnam tak terkesan dengan COVID? Totally fail Menteri Ekonomi. Kemudian setelah lagi ada, Datuk cuba bagi pencerahan tentang timbalan Presiden UMNO yang tidak setuju tentang tolak kerjasama dengan PBBM baru-baru ini. Minta juga pandang saya ni tentang Tok Mat, baik dari segi kepimpinan dan peribadi Tok Mat. Sebab so far dia kata Tok Mat agak clean di mata rakyat buat masa ni, termasuk rekod ketika teraju Negeri Sembilan berbanding pemimpin lain. Saya melihat Tok Mat ni timbalan Presiden UMNO. Jadi setakat hari ini Tok Mat berjaya menjadi seorang timbalan yang baik. Sebab dulu-dulu pun timbalan Presiden parti ini selalunya bertelagah dengan Presiden. Zaman Hussein On, Presidennya bertelagah. Zaman Dr. Mahathir, bertelagah lah daripada Musa Hitam, lepas itu Tun Gapa, lepas itu Anwar Ibrahim. Tak henti yang bertelagah. Zaman Tun Abdullah Badawi jadi Presiden UMNO, Tan Sri Muhyiddin, telagah ni Dr. Najib, zaman Dr. Najib, Tan Sri Muhyiddin bertelagah dengan Presiden. Tak berhenti. Tapi zaman kali ini, bila Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden, Datuk Muhammad Hassan, Tok Mat ni dia buat baik. Dia orang baik. Dia tidak memilih untuk confronted. Kerana dua-dua tak ada jawatan. Tok Mat hilang Negeri Sembilan. Jangan lupa. Beliau menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Bila berlaku pilihan raya umum 2018, pilihan raya ke-14, Negeri Sembilan jatuh ke tangan pembangkang. Mungkin dia pun nak lebih-lebih pun dia segar juga. Nak segah Presiden pun tak boleh juga. Nanti segah Presiden kata kau pun kalah Mat. Tapi mereka ada hubungan yang baik. Ada chemistry yang baik. Tetapi ada juak-juak di keliling. Ini masalahnya. Pemimpin ni selalunya diadu dombakan oleh mereka-mereka, oleh penyokong-penyokong yang mengharapkan sesuatu. Jadi kalaulah berlaku pertembungan, betul lah macam kata Tok Mat. Bila antan sama antan bertelagah dia lesung, ayam yang konyang. Sejajar dengan peribahasa jong pecah, iu yang kenyang. Bila berlaku pertembungan, kalaulah Tok Mat pula mengambil keputusan, bertanding lawan Presiden, yang nak buat duit, yang ni semua ni adalah juak-juak ni apik lempang yang saya katakan. Mereka ini tidak memikirkan soal parti. Mereka tidak memikirkan soal ketenteraman parti. Yang mereka fikirkan soal kocek mereka. Yang kedua, kalau aku sokong Tok Mat jadi Presiden, aku boleh jadi apa? Dia lupa bahawa yang paling penting sekarang ni UMNO kena menang pilihan raya dulu. Jadi Tok Mat ni pun kadang saya pun ketawa sebab tu hari saya tengok masa musim UMNO bersidang, mula dia kata dia tak setuju. Itu satu hal Tok Mat pula ni. Mula-mula dia kata dia tak bersetuju kita tarik sokongan pada PBM. Besoknya dalam satu interview lagi dia pakai baju Barisan Nasional, dia marah pula dengan PBM. Jadi kena itulah kita tak boleh terima ni. Dia orang nak bunuh kita. Jadi rakyat pening Tok Mat. Saya nak bagi tahu Tok Mat pun kena hati-hatilah, janganlah cakap pagi lain, cakap petang lain. Nanti orang kata
kat kampung saya tu Tok Mat tu, orang kata nanti mabuk toddy, bukan mabuk toddy, mabuk samsu Tok Mat. Mabuk toddy ni tergolek dalam longkang. Yang mabuk samsu ni Tok Mat bawa motor terterak, bawa basikal terterak. Sebab jadi Tok Mat orang baik. Cuma beliau hisap diri bahawa sebagai menteri besar, beliau gagal untuk memenangkan Negeri Sembilan dan jatuh ke tangan pembangkang. Dan beliau sebenarnya orang yang baik dengan Presiden. Cuma diadu dombakan. Sebab itu saya tengok kadang-kadang dalam netizen hantar kiriman, Tok Mat lah jadi Presiden, ganti Zahid Hamidi. Saya ketawa. Sebab saya tengok dua ni baik. Saya tengok tak ada masalah. Cuma bila diadu dombakan dengan harapan ada nak sesuatu. Mereka saling bantu-membantu. Kenapa diwujudkan permasalahan? Dalam parti yang dah mengalami satu kejutan. UMNO mengalami kejutan. Tiba-tiba saja tidak mendapat apa kemenangan dalam pilihan raya. Tapi bukanlah macam Tan Sri Anwar Musa. Dia kata UMNO ni parti yang kalah. Ini tak betul lah. Jadi sebab ini saya memegang kata sahabat saya, Datuk Sri Halim. Datuk Halim ni selalu saya jumpa dia dekat tingkat 38 ataupun tingkat 20 di Pejabat UMNO Malaysia. Dia kata apa? Memburukkan orang lain tidak menjadikan kita baik. Menghina orang lain tidak menjadikan kita mulia. Namun ramai yang suka melakukan tindakan untuk memburukkan orang, menghinakan orang, kerana tindakan itu terkadang dapat mengaburi pandangan orang supaya dia dilihat hebat. Itu pandangan daripada Tok Halim. Terima kasih Tok Halim. Anda bagi satu quotation kepada saya. Jadi saya merasakan dalam keadaan begini, kenapa nak disonsong? Kenapa nak diadu dombakan? Sepatutnya penyatuan kita. Dan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, berkali-kali saya dah cakap, tak ada pun masalah perdebatan berkali, cuma ada seorang, saya tak boleh sebut nama lah, tak baik lah, sebab kalau sebut itu, sebab mereka yang berada dalam Majlis Tinggi itu mengangkat sumpah. Dia tak boleh cerita apa berlaku di luar. Kalau dia cerita di luar, mana dia sudah melanggar sumpah, itu boleh diambil tindakan. Jadi saya dapatan saya ada seorang dalam mesyuarat itu dia menyuarakan Datuk Seri Presiden. Dia kata kenapa ini pecat Datuk Seri Tan Sri Anwar Musa. Jadi Datuk Zahid kata bukan ke you bersama dengan Biro Politik you minta supaya Tan Sri Anwar Musa dipecat. Pasal tak kaki lah yoknya. Menyenggelegak lah. Jadi kadang-kadang ada juga pemimpin yang berpura-pura. Di luar macam narak, di dalam lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Majlis Tinggi sebenarnya itu yang benar. Sebab sewaktu Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan ahli-ahli parlimen, bukan Majlis Tinggi, ahli-ahli parlimen UMNO menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk menubuhkan kerajaan, dia menggunakan klausa-klausa yang ada dalam UMNO, dalam perlembagaan UMNO. Dalam perlembagaan UMNO, kuasa Majlis Tinggi mengatasi. Ada supreme power tu. Tapi bila dah buat begitu, sekarang ni timbul masalah lah. Sebab orang kata itulah, saya pun tak malam kata, Zahid Hamidi juga mempunyai saham. Ahli Majlis Tinggi UMNO juga mempunyai saham dalam kerosakan dengan penubuhan kerajaan hari ini. Jadi kerana itulah mereka, saya yakin mereka tak mau lagi nak memulangkan balik kepada Perhimpunan Agung UMNO, PAU, yang direncanakan akan diadakan pada 31 Januari ini. Cuma masalahnya yang saya rasakan, kalau 31 Januari, kabarnya kalaulah COVID-19 ini ada langkah PKP dilaksanakan ataupun langkah darurat dilaksanakan, maka tak bolehlah nak dia bawa ini dalam maka ini Perhimpunan Agung UMNO tertangguh. Kalau tertangguh, hayat Tan Sri Muhyiddin bertambah lagi lah. Jadi saya merasakan ada sesuatu ni sebenarnya, saudara, yang saya rasakan. Tapi Majlis Tinggi UMNO tak nak gunakan kuasa eksklusif yang dimiliki oleh sebagai Majlis Tinggi untuk meminta ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni menarik sokongan kepada kerajaan perikatan. Dan saya rasa sebab itu mereka memberi tempoh sehingga ujung bulan ni, itu Februari. Kerana jangan lupa ya, lepas Februari, bulan Mac parlimen akan bersidang semula. Dan sebab itu saya dah kata berkali-kali, Perdana Menteri tidak boleh turun melainkan dengan 4 perkara.
dia mati, dia gila ataupun dia tidak mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat. Dan yang keempat, dia nak berhenti dengan sendirinya. Itu saja. Tak payahlah Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa SD, merangkak ke, berparut dekat pintu pagar. Tak mahu, tak boleh. Tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Jadi kita ni macam mana nak jadi Perdana Menteri ni, kita tahu jugalah perlembagaan. Tak boleh lah begitu main selang menyelang. Jadi saya merasa kita UMNO dah lemah. Mengaku ajalah tak apa. Razak Fan Suria. UMNO dah lemah, mengaku ajalah, tak payah salahkan orang lain. Makan duit dan bohong, kata bela orang Melayu. Apa benda saudara? Saudara duk kata UMNO lemah. Saya, kalau saudara menyokong parti PBM, jangan, inilah saya kata, inilah sikap-sikap yang ada di kalangan warga armada. Kata UMNO lemah dan sebagainya, yang tidak menyantun. Yang tidak menyantun perasaan warga UMNO. Yang disinggung. Jadi anda seolah mencabar. Kalau anda kata UMNO lemah, tunggulah masanya nanti. Saudara Fahlam Syah, anda tidak memberi kebaikan untuk parti yang anda dokongi kalau anda marah pada UMNO. Ini saya cakap terus terang. This is very wrong. Inilah, kalau kita nak main politik, kena kita pemikiran kita di luar peta. Sebelum kita nak ambil tindakan satu benda, nak mengeluarkan kenyataan satu benda tu, kena fikir. Sebab itu saya, walaupun kadang-kadang saya tersinggung dengan satu dua orang pimpinan daripada PAS. Saya minta maaf pada orang PAS lebih dulu. Dan saya tak tuduh parti PAS. Dia saudara kata, UMNO sudah lemah, bapak kamu yang lemah. Itu saya geram lah. UMNO tak pernah lemah. Lepas tu tuduh pula nak ambil duit lah apa, kena membantu orang Melayu. Saudara sekarang ni apa ni? Saudara, saya, Saudara Razak Fan Syah, UMNO dah lemah. Mengaku ajalah. Nak mengaku benda. Saudara daripada mana, Saudara Razak? Nak berdebat dia cara kena. Kalau saudara daripada PBM, takkan saudara kata parti saudara kuat? Hanya kerana Perdana Menteri datang daripada PBM. Kalau saudara mewakili PAS, apakah dengan 18 kursi yang anda miliki itu, anda dah kuat? Kalau anda daripada Parti Keadilan, apakah dengan merangkak nak pergi ke istana, minta bawa SD apa semua, untuk jadi Perdana Menteri, itu menunjukkan anda kuat? Kalau anda daripada Parti DAP, apakah dengan 41 kursi itu anda dah kuat? Saudara Razak Fan Syah, bercakap biar berfakta. Anda kata UMNO lemah. Lemah tang mana? Kalau anda mengatakan pimpinan UMNO tergabung, saya setuju. Saya tak pernah marah. Saya nak kata, kalau Datuk kata, Datuk Zahid Hamidi tak buat bersama, Datuk Hamidi begini. Saya tak marah. Tapi bila anda tuduh UMNO lemah, memang anda mengundang masalah dengan saya. Ini keadaannya, Saudara Fahlam Syah. Saya dah cakap berkali-kali, jangan usik rumah UMNO. Sebab saya tak pernah usik rumah anda. Yang saya selalu tekankan, perangai budak-budak armada. Tak pernah terima kasih. Begitu disantun oleh warga UMNO, hinggakan Presiden anda jadi Perdana Menteri. Pernah terima kasih. Apa yang anda lakukan? Saban malam, saban hari mengatakan UMNO itu, UMNO ini. Ni siapa sebenar-benarnya yang tutang budi? Kalau UMNO tarik saya sokongan, terterap. Ni jangan cakap banyak. Saya dalam keadaan begini, anda mengundang permasalahan dengan saya. Saya cakap-cakap terus terang. Jangan tuduh parti saya yang bukan. Saya buka belapang dada. Ramli, macam keling mabuk todi. Macam mana nak lantik Presiden? Itu keadaannya. Keadaan suasana sekarang dah kelang kabut. Inilah politik Melayu. Dalam kemeluk politik Melayu. Kita berbalah sama kita menyinggung sama kita tak pernah untuk menyantuni. Apalah salah? Saya dah bagi tahu. Warga PBM, anda masih punya waktu untuk menyantuni perasaan warga UMNO. Supaya tidak berlaku sesuatu lebih teruk lagi. Parlimen akan bersidang bulan Mac. Tetapi kalaulah tidak ada COVID-19, kalau dibolehkan Perhimpunan Agung UMNO dilakukan pada 31 Januari nanti, anda mengundang bahaya. Apabila warga UMNO menarik sokongan. Dan apabila warga UMNO menarik sokongan, kita tahu Tan Sri Muhyiddin tak akan berhenti sebagai Perdana Menteri. Jangan anda ingat bahawa tak akan jadi Perdana Menteri, masih kekal sebagai Perdana Menteri, maka boleh lakukan apa saja. Tak. Dalam sistem demokrasi, saya kena ingat. Kalau semua tarik sokongan, anda mengundang masalah. Waktu itu, kalau Tan Sri Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri, barulah anda tahu langit tinggi rendah. Saya berkali-kali saya katakan,
kalau Tasimuddin tidak menjadi Perdana Menteri, parti bersatu ruyup seruyup-ruyupnya. Bukan macam UMNO. UMNO kita hilang kuasa. Betul. Bukan menandakan kita lemah. UMNO hilang kuasa lah pilihan raya. Kita berlapang dada. UMNO tak lari. Kita masih ada lagi 23,000 cawangan. Mana cawangan anda? Jadi anda mengundang masalah bila bercakap dengan saya soal parti. Saya sentiasa berlapang dada dengan baik. Ini seorang lagi, Zulkarnain ni. UMNO 60 tahun songlap duit. Siapa yang songlap duit? Bila masa UMNO songlap duit? Bila masa UMNO songlap duit? Anda nak tuduh pemimpin UMNO songlap duit, saya diam. Kita ada mahkamah, biar mahkamah menentukan. Tapi bila anda kata UMNO songlap, bila masanya, mana ada tangan, bercakap biar berfakta. Saya tidak boleh terima kenyataan anda. Apa tujuan anda menyinggung parti UMNO? Saya dah bagi tahu terus terang lah. Kalau inilah sikap PBM ni, saya bersyukur pada Allah SWT. Kalaulah tidak dapat diadakan pimpinan agung UMNO pada 31 bulan, Majlis Tinggi UMNO membuat persidangan, tariklah sokongan kepada PBM. Kalau inilah sikap anda, saya dah bercakap berkali-kali. Semalam saya bagi tahu, kemarin saya bagi tahu, masih lagi ada ruang untuk PBM menyantuni perasaan warga UMNO. Masih ada ruang untuk memperbetulkan demi untuk kebaikan, demi untuk kesejahteraan bersama. Tapi perangai anda macam pukum air. Perangai anda memang perangai bukan lagi orang mabuk toli. Perangai anda pertama sekali, anda tak pernah mengenang budi. Anda orang yang sombong angkuh, yang merasakan kuasa itu milik anda segala-galanya. Ini saya marah ni. Sebab bila tuduh UMNO apa? Saya selalu mengatakan bahawa armada. Kalau selalu tuduh pemuda UMNO, ini pimpinan saudara Ashraf. Okey, saya boleh terima. Kita argue. Tapi jangan tuduh parti saya. Sebab saya tak menuduh parti anda. Saya tak kata PBM sombong. Saya jangan lupa. Berapa hari Presiden PBM menjadi Perdana Menteri? Apa yang tak ada? Anda jangan ingat saya tak ada dapatan. Ada dapatan saya fikir biarlah. Tak habis-habis. Tak habis-habis dengan skandal ni. Anda jangan lupa, tidak ada siapa pun bersih di dunia ini. Takkan saya nak bongkar. Saya takkan nak ikut macam apa yang dinyatakan oleh Saudara Zahrin. Tanda saya. Sebab itu aib. Mencipta aib orang. Tapi anda mencipta aib pada parti UMNO saya. Saya beri jalan ni. Yakinlah UMNO akan makin. Yes. Sebab UMNO, warga UMNO, saya nak bagi tahu. Warga UMNO, walaupun kita kalah, kita tetap setia. Tapi, warga yang dalam PBM berbalah antara kumpulan Tun Dr. Mahathir dengan Tasimuddin, beribu sana, beribu sini, macam ayam kehilangan ibu. Kita pertama campur. Tapi kenapakah pimpinan PAS Pulau Pinang boleh buat kenyataan dengan ini kami menarik sokongan? Mesti ada sebabnya. Mungkin warga PAS Pulau Pinang juga tak tahan dengan sikap dan perangai setengah pimpinan, terutama lagi tentang armada. Pimpinan armada. Saya nak nyatakan, saya tak nak tubuh PBM gila kuasa. Pimpinan dari Parti Bersatu ni, dia takut kehilangan kuasa. Kerana mereka tahu apabila mereka hilang kuasa, mereka akan dihukum oleh rakyat. Dalam PBM ada Hamzah. Warga UMNO akan menghukum dia kalau mereka hilang kuasa. Orang yang menurut suasana lah, Azmin Ali. Sekarang ni dah kurang dah senyap dah. Dia juga diburu ketakutan. Kerana kalau apabila kuasa itu hilang daripada parti PBM, warga daripada keadilan akan menuntut kerajaan menghukum beliau. Kertas siasatan akan dibuka. Kerana itulah mereka takut. Kerana macam itu juga Mas MRT. Mas MRT dulu adalah ketua Puteri UMNO. Kalaulah PBM tidak ada kuasa, dia diburu ketakutan dan bayang-bayang. Sebab itu, baru-baru ini buat kenyataan saya akan mempertahankan kursi saya di Masjid Tanah. Minta maaf lah Mas. Minta maaf, bersedialah anda untuk menerima kekalahan kali ini. Saya bukan tak kenal siapa anda. Jadi, mereka takut pada kekalahan ini, jadi mereka mencipta pelbagai naratif.
Sebab itu dituduhlah UMNO nak kerjasama dengan DAP, UMNO nak ke Anwar Ibrahim. Sebab apa? Nak menutup naratif. Dalam waktu yang sama, ada pula daripada UMNO ni yang tiba-tiba saya mengambil keputusan berperang dengan Presiden. Bila dia tidak diberi jawatan. Saya pun hairan sebab jawatan itu Presiden yang lantik. Dulu masa dia ambil jawatan daripada Ahmad Maslan, tak ada pun orang bising. Tengku Anan berhenti daripada jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional. Tak ada bising pun. Datuk Nazir Aziz dicadangkan oleh Presiden. Tapi Barisan Nasional kata tak setuju. Tak ada pula nak bising, tak ada meroyan. Daripada dulu lagi, jawatan setiausaha ni tak ada siapa nak meroyan lah. Sebab setia dan usaha. Tapi ini setia dan usaha mananya? Kalau nak dapat jawatan, kamu hempuk bagai nak gerak Presiden. Saya malah nak buka aib anda. Tapi kalau anda dah membuka aib Presiden Parti, tentulah saya juga terpaksa membuka aib anda. Saya minta baik. Saya kepada Tan Sri Anwar Musa ni, saya pesan satu je. Cukup-cukuplah. Bumi mana yang tak ditimpa di hujan? Laut mana yang tidak bergelora? Kalau anda membuka aib, anda mengatakan Datuk Seri Presiden UMNO ni cuba nak berbaik dengan DAP. Jangan lupa, bukankah anda berucap, masih ada rekod dalam TV, dalam viral yang mengatakan bahawa UMNO boleh bekerjasama dengan DAP. Jangan lupa. Jangan waktu kita seronok melontarkan kenyataan, maka kita kaut segala-galanya. Orang tak lupa. Keluarga di Raja Kelantan masih tak lupa. Waktu anda menyokong Dr. Mahathir, anda sanggup untuk menobatkan kerabat di Raja Kelantan untuk jadi sultan. Jadi keadaan ini orang tak nak sebut. Yang sudah tu sudahlah. Buat apa nak dibuka lagi? Tutup buku sekarang sebab you juga yang bercakap. Demi untuk mempertahankan PBM, saya rela dipecat. So, Presiden pecat, habis cerita. Bukan salah orang. You meminta. So, waktu anda menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional, anda lebih banyak mempertahankan Parti Pribumi. Dan dalam kenyataan anda pun, anda memang kata anda mempertahankan PBM. Jadi, ini benda ini bertelagah dengan kehendak Presiden. Jadi, janganlah duk kutuk Presiden lagi. Sudah, put a full stop. Sebab selagi anda buat attack, orang akan attack lagi. Jangan ingat dada kita tak ada parut. Jangan ingat badan kita ni tidak ada parnau. Jangan ingat badan kita ni bersih dan berkurap. Jangan. Sebab saya mengenali saudara bukan di sini. Waktu dia ketua London lagi. Sama-sama kita menubuhkan Kelab UMNO London. Jangan lupa. Banyak sejarahnya. Saya tak nak buka saja. Jadi kalau anda buat benda begitu, anda mengundang masalah. The best thing, kalau betul-betul sayang pada UMNO, jaga dengan UMNO. Balik ke Ketereh, jaga UMNO, santuni. Jadilah sebagai pemimpin UMNO di bahagian itu yang terhebat. Bersama dengan Datuk Alwi. Tak ada masalah. Kenapa nak dendam? Jawatan untuk Setiausaha Agung Barisan Nasional ni, bukanlah jawatan itu meletakkan anda agah sebagai orang hebat. Tak ada. Jawatan Setiausaha Barisan Nasional ni, dapat gaji 1,000 ke? Tak ada. Dengan tidak memegang jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional, adakah anda tidak jadi menteri? Tak ada. Tapi kalau anda merasakan bahawa anda tidak lagi mampu untuk mempengaruhi Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi terhadap sokongan kepada Parti Pribumi Bersatu, itu memang betul. Kalau anda merasakan khawatir bahawa sokongan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional terhadap Presiden Parti Pribumi Bersatu itu sudah berada dalam garisan yang red alertness. Itu betul. Dan itu menyangkut jawatan anda sebagai menteri. Kalau Tan Sri Muhyiddin turun ataupun diturunkan, dengan anak-anak sendiri juga akan diseret sama. Itu ada. Kalau alasannya anda mahu mempertahankan PBM ini atas sifat kerana nak berterima kasih pada Tan Sri Muhyiddin, berterima kasih pada Pribumi PBM ini yang melantik anda sebagai menteri, itu betul. Tapi jangan mencipta naratif yang bukan-bukan. Bila anda kata bahawa Datuk Zahid nak bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak jatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, mana logikanya? Apabila bajet dibentangkan, apabila undian bajet waktu itu very critical, apa yang UMNO buat? UMNO menyokong bajet, diluluskan. Kalau waktu itu UMNO tarik handbrake, terterap dah. Jadi tak ada logika. Bercakap biar ada logika, Tan Sri. Jadi saya nak bagi tahu pencerahan saudara,
apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Anak Musa ni sudah bersikap seperti apa orang katakan the sour grape. Beruang yang tak dapat nak makan ini anggur yang manis di hujung dahan dan dia mengatakan bahawa anggur itu masam. Sebelum kita masam, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat untuk berhari Sabtu. Jaga kesihatan ya musim hujan. Terima kasih.